Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi pada malam seperti biasa, malam hari Ahad malam Isnin, jam 9 malam kita bersama dalam program mingguan untuk tim Gila Emas, iaitu 4 cara buat untung dengan emas. Alhamdulillah, kita ada sekarang 25 orang. Khabar semua, semoga semua berada dalam keadaan yang sihat. Sebab saya macam batuk sikit ni. Batuk itu badan macam lemau sikit lah. Tapi yalah, saya kuatkan juga semangat sebab nak sharing dengan mungkin ada rakan-rakan niaga baru ataupun tim-tim yang bawa member baru hari ni. Semoga kerja kita cubalah istiqamah dengan kerja yang kita buat, sebab apa-apa juga amalan, apa-apa juga kerja, sebenarnya bukan yang paling power tu ialah istiqamah. Contohlah kita solat malam, solat tahajud. Kita bangun malam solat tahajud sekali, lepas tu sampai mati tak bangun lagi. Kan? Tak adalah powernya, betul tak? Ataupun kita buat solat duha, buat sekali, lepas tu tak buat lagi. Tak adalah powernya. Sebenarnya yang powernya ialah istiqamah tu. Hari-hari kita buat. Yang itulah sebab tu istiqamah ni yang paling power sekali. Jadi saya cubalah istiqamah dengan teruskan juga buat kelas pada hari Ahad malam Isnin ni. Okey, Alhamdulillah kita ada 31 orang. Terima kasih tuan-tuan yang sudi luangkan masa pada malam ni. InsyaAllah dalam program ni saya akan cuba habiskan dalam 1 jam 15 minit. Kita punya program ni akan kita bahagi kepada 3 segmen. Yang pertama saya akan cerita pasal latar belakang dan juga profil syarikat. Kemudian saya akan cerita produk. Kemudian saya akan masuk kepada sistem, penggunaan sistem sebenar. Supaya sebab kalau kita tahu produk je tapi kalau kita tak go to sistem, kita mungkin tak akan faham lah. Jadi saya akan masuk juga dalam sistem sebenar untuk menambahkan lagi kefahaman. Okey. Harap semua dapat tengoklah slide saya ni. Dan seperti biasa, kalau tuan-tuan ada pertanyaan boleh terus je pergi ke chat room. InsyaAllah saya akan terus akan jawab lah. Saya akan terus akan jawab. Okey, sebelum tu untuk yang masih belum kenal saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Pengalaman saya dalam industri ataupun dalam kewangan Islam, dalam industri kewangan Islam ni dah 15 tahun, tapi pengkhususan dia dalam industri takaful lah. Mula menyimpan emas dah lama, daripada tahun 1996 lagi. Saya bersama dengan Continental dari 5 Julai tahun lepas. Alhamdulillah, sekarang pangkat saya di KM adalah sebagai dealer developer. Saya cuba fight untuk merchant tahun ini. Mohon semua doakan saya, mudah-mudahan berjayalah apa yang saya sasarkan tu. Ini sedikit pencapaian peribadi saya lah. Ini saya share bukannya nak menunjuk apa tuan-tuan. Ini untuk credibility saya lah. Credibility sebagai seorang tenaga pengajar. Saya memang diiktiraf sebagai seorang tenaga pengajar dan sangat berpengalaman dalam pengurusan agensi oleh syarikat, beberapa syarikat takaful, dan sekarang menguruskan 6 buah syarikat dengan kaki tangan melebihi 30 orang. Itu sedikitlah latar belakang dan juga saya punya antara saya punya pengalaman lah. Okey, kenapa saya memilih emas? Kalau tengok kepada profil tadi, banyak saya dah lama dalam industri kewangan, tapi kenapa saya beralih arah kepada emas? Okey, sebenarnya saya bukan beralih arah, saya expand bisnes saya kepada emas ni sebab saya memang minat dengan emas ni. Dan satu lagi, emas ni dia ada banyak ciri-ciri dan dia sentiasa relevan. Dia sentiasa, kalau dalam market orang Melayu ni, emas ni dia tak ada isu apa-apa. Semua orang yakin, semua orang percaya emas ni
memang barang bernilai yang akan meningkat harga dia dari tahun ke demi tahun. Okey. Diiktiraf sebagai mata wang. Sebenarnya emas juga adalah mata wang. Emas ni tidak boleh dimusnahkan. Lindungi nilai dari inflasi. Ini yang saya suka. Kalau saya approach, memang saya akan tekan perkara ni. Biasa saya cakap dengan orang, kalau encik tak ada akaun emas ni cik, memang rugi sangat. Semakin hari encik akan hilang daripada segi nilai mata wang disebabkan oleh inflasi. Jadi memang saya selalu stres tentang lindung nilai dari inflasi dan mata wang. Emas juga mempunyai nilai intrinsik, logam penyimpanan nilai terbaik sepanjang zaman, logam yang berharga dan sumber alam yang terhad serta mewakili kekayaan dan boleh ditunaikan. Tadi saya ada present dengan dealer-dealer saya pasal aset. Kita ada rumah 100 biji pun belum tentu lagi kita kena bayar zakat kan, sebab dia bukan mewakili kekayaan. Dia bukan mewakili kekayaan. Tapi kalau emas kita ada banyak, sudah tentu kita wajib membayar zakat sebab Allah sendiri iktiraf emas tu sebagai aset. Juga yang paling penting macam saya cakap tadi, inflasi. Okey, mana-mana penjual emas, biasa teknologi yang digunakan kan. 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing. Daripada zaman Rasulullah lagi sampailah sekarang, 1 dinar emas masih dapat membeli seekor kambing. 4.25 gram kan. Harga dia sekarang lebih kurang dalam 1,000 lebih. Daripada dulu sampai sekarang kita masih dapat membeli seekor kambing dengan nilai yang sama. Itu menunjukkan dia ni adalah kalis inflasi. Okey. So kenapa emas menjadi pilihan? Ini dia sebab dia. Sebab daripada saya mula menyimpan emas tahun 1996. Tahun 2000 saya masih ingat lagi. Malah ada lagi surat-surat jual beli emas yang saya simpan. Memang kita pernah beli emas pada harga RM35 je 1 gram. Saya pernah jumpa RM28 1 gram. Jadi emas memang murah lah dulu. Tapi dulu kita cakap mahal juga. Tapi sampailah tahun 2000, emas dah jadi RM200. Sekarang ni 200, hari ni RM249. Jadi ada peningkatan melebihi 600% dalam masa 20 tahun ini. Dengan kadar purata kenaikan 20 ke 25% setiap tahun. Jadi memang emas kita belum pernah dengar lagi dia turun sampai balik kepada macam harga tahun 2000 dulu. Tak ada, tak mungkin. Jadi harga emas akan sentiasa meningkat. Sekarang ni kalau kita tengok lately ni dah berapa bulan ni kita tak nampak peningkatan harga emas yang drastik sebab adanya kawalan tentang harga emas ataupun usaha-usaha untuk merendahkan harga emas oleh USD, oleh mata wang USD, terutamanya Amerika Syarikat dan juga China, supaya mereka, negara-negara besar ni dapat mengumpul lebih banyak emas dan akhirnya melepaskan harga emas mengikut. Sekarang ni kan bila nak naik je, US akan tambah kadar OPR menyebabkan USD semakin kuat. Kemudian harga emas akan maintain balik semula, jatuh dan maintain. Bila nak naik je, dia akan mula naikkan lagi OPR. Tapi kita tahu sejauh mana US boleh naikkan OPR dia. Sampai satu masa dia takkan mampu lagi untuk naikkan OPR lagi. Dan masa ini kita akan tengok emas akan melambung naik dalam masa beberapa dalam masa terdekat ni, mungkin beberapa bulan dari sekarang. Okey, inilah platform yang kita gunakan. Macam saya cakap tadi, emas tak ada isu apa-apa di kalangan market orang Melayu ni. Terutamanya, sama juga di market China pun tak ada masalah, market India pun tak ada masalah. Emas secara keseluruhan memang orang percaya. Menjadi isu sekarang ni ialah bagaimana untuk meyakinkan ataupun saya meyakinkan tuan-tuan tentang platform quantum metal. Itu yang menjadi isu. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang latar belakang syarikat. Dan pada masa yang sama, you all boleh Google cari dalam Facebook, TikTok, IG. Ada banyak sekarang kita di zaman teknologi IT ni kan, ada senang sangat kita nak dapatkan maklumat. Boleh search dengan lebih lanjutlah untuk mencari fakta-fakta dan juga apa-apa juga berkaitan dengan quantum metal. Kita sebelum tu kita dengarkan dulu sulutan daripada berita Al-Hijrah pada 13 Februari tahun ni tadi, tentang usaha sama antara quantum metal dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Okey, sama-sama dengar.
Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Mat Din berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawarruk murabahah ataupun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account (GSA), Gold Convert Account (GCA) dan Gold Asset Enhanced (GA). Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Itu tadi sebut sikit macam saya cakap tadi apa yang saya terang ni lebih kepada nak meyakinkan tuan-tuan tentang platform Quantum Metal. Ini ialah profil Quantum Metal. Didaftarkan pada 30 Julai 2012 lagi dengan modal berbayar RM10,000, merupakan peserta perdagangan komoditi Bursa Suk Asila. Sebab dalam produk kita ada produk pembiayaan, nanti saya akan terang bila sampai dekat produk, merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk kebanyakan bank tempatan, pembekal emas premium 99.9 ke bank tempatan, badan kerajaan dan juga peniaga, mendapat pengiktirafan syariah dari Israk dan juga Tawafuk Konsultasi. Jadi ini sedikit tentang latar belakang Quantum Metal. Kemudian ini adalah sijil pendaftaran syarikat SSM Quantum Metal. Kemudian ini adalah ibu pejabat Quantum Metal di Pulau Pinang. Kemudian ada beberapa cawangan di Johor Bahru, Kuching dan juga yang terbaru di Kota Kinabalu. Ini adalah pengerusi dan pengasas Quantum Metal, Datuk Lim Koh Sun. Dia ada pengalaman lebih 20 tahun dalam acuan ketepatan komponen elektronik sinida kalsium emas yang digunakan dalam industri penyaluran emas. Kemudian ini yang paling penting untuk kita lah, iaitu pengerusi Quantum Metal Datuk ataupun Haji Kamalizaman bin Jahari merupakan bekas pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Ini orang saya rasa orang penting lah. Okey, 10 juta. Okey, saya hari ni tak berapa sihat mula dah nak mengabah-abah ni kan. Okey, Haji Kamalizaman ni ialah kita punya pengerusi di Quantum Metal. Ini orang yang bagi saya orang yang watak penting dalam Quantum Metal ni sebab dia yang menjalankan semua aktiviti di Quantum Metal ni. Okey. Kemudian ini ialah sijil AMLA. Okey. Untuk pengetahuan semualah, kalau mereka yang terlibat dengan industri kewangan mungkin dah biasa dengan AMLA ni, anti akta, anti pengubalan wang haram dan anti pembiayaan keganasan ni. Tapi kalau mungkin yang tak biasa dengan kewangan bukan nampak benda ni barulah. Sebenarnya AMLA ni dah lama sejak tahun 2001 lagi. Mana-mana syarikat yang ada collect deposit ataupun ada penyertaan orang ramai daripada kepada syarikat tersebut, maka syarikat tersebut mesti nak hantar laporan ke Bank Negara untuk memastikan tiada pihak-pihak tertentu menggunakan syarikat sebagai alat untuk membersihkan duit-duit haram dan juga sebagai mengelakkan adanya pembiayaan keganasan untuk orang nak melakukan perkara-perkara tak baik kepada negara kita. Jadi setiap tahun Quantum Metal kena hantar report kepada Bank Negara berkaitan dengan AMLA ni. Kemudian Quantum Metal juga bekerjasama dengan Bursa Suk Asila. Bursa Suk Asila ni pun sebenarnya dah lama juga. Tuan-tuan boleh Google untuk tahu dengan lebih lanjut tentang Bursa Suk Asila ni. Bursa Suk Asila ni satu agensi ataupun satu badan yang dilantik oleh Bursa Malaysia untuk
memastikan kaedah pinjaman kita ni mengikut landasan pinjaman ataupun pembiayaan di dalam Islam lah, tidak ada unsur-unsur gharar, riba dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan bursa subasila ni sebab dalam produk QM ni ada satu produk kita, dia memberi kita pembiayaan untuk menggandakan modal kita. Jadi bila tak betul buat pinjaman ni, pembiayaan ni, maka dia boleh jadi riba kat sana. Jadi bursa subasila ni dia bukan saja digunakan oleh QM, sebenarnya semua bank-bank yang ada buat pembiayaan Islamik menggunakan bursa subasila untuk pembiayaan mereka. Kemudian Quantum Metal juga merupakan majlis emas dunia di mana semua pengauditan akaun dibuat oleh satu syarikat yang dinamakan satu badan yang dinamakan AUFI. Badan ini ditubuhkan pada tahun 1981, berpusat di Bahrain organisasi ni. Jadi organisasi ni terkemuka di peringkat antarabangsa dan biasa bertanggungjawab dalam pembangunan dan penerbitan standard untuk industri kewangan Islam secara global. Jadi tak payah risaulah tentang kita punya auditing untuk akaun kita. Memang semuanya mengikut kepatuhan syariah. Okey, di Malaysia ni sebenarnya bukan kita je satu-satu ataupun Quantum Metal saja satu-satunya syarikat yang membuat perniagaan emas secara digital sini. Sebenarnya ada banyak syarikat-syarikat lain dan bank pun ada buat juga. Tapi kalau kita tengok daripada segi ekosistem tu, kebanyakannya syarikat-syarikat lain hanya buat untuk proses jual beli je. Jual beli dan tukarkan kepada physical gold. Tapi kalau kita tengok kita punya ekosistem kita lebih komprehensif lah. Kita bukan sahaja ada jual beli, kita juga ada convert ataupun dalam erti bahasa yang mudah iaitu e-gadaian. Saya dah kena marah berapa kali sebut gadaian ni, dia tak kasih sebut. Sebenarnya dia convert, tapi dia seakan-akan e-gadaian. Dan juga kita ada satu produk enhance kita punya modal untuk membesarkan kita punya simpanan emas tadi ataupun gold leverage. Tapi pun sama juga, kita tak gunakan juga perkataan leverage ni, kita gunakan enhance kita punya aset emas kita. Okey, jadi kalau kita tengok company-company lain ada banyak, ada yang terkenal pun company yang terkenal yang dah lama dalam Malaysia ni, tapi dia tak komprehensif dengan produk yang ada di Quantum Metal. Okey, sebagai orang Islam, satu perkara yang memang kita ambil berat ialah tentang kepatuhan syariah satu-satu produk ni. Oleh kerana ada banyak sangat isu-isu tentang emas digital ni, ada orang yang tak faham kan. Jadi syarikat mendapat penguasaan syariah daripada dua badan. Sebenarnya badan-badan ni ataupun agensi-agensi ni sebenarnya di bawah bank negara. Dekat Malaysia ni untuk satu-satu syarikat, khasnya syarikat-syarikat yang kewangan, untuk mendapatkan pengawasan syariah dia bank negara melantik 5 syarikat. Satunya ialah Isra Consulting. Kemudian kita ada Tawafuk Consulting. Kemudian ada Salihin apa nama dia, ada lagi, nanti boleh google. Dia ada 5 syarikat yang dilantik oleh bank negara untuk agensi ni membuat auditing dan juga penilaian dalam perjalanan kewangan dan juga dalam dia punya operasi, supaya tiadanya unsur-unsur gharar, riba ataupun maisir. Jadi maisir ni perjudian, unsur-unsur perjudian. Jadi untuk produk GSA, Quantum Metal dapat pengiktirafan daripada Isra Consulting. Kemudian untuk 2 lagi produk, iaitu produk GAE, kita punya produk enhance, dan juga kita punya produk e-gadaian yang saya cakap tadi, mendapat pengiktirafan dari syariah daripada Tawafu Konsultasi. Jadi ada 2 syarikat yang menjaga untuk 3 produk kita ni. Kemudian untuk pasaran luar negara, pada tahun lepas Quantum Metal mula pergi secara agresif dia pergi ke luar negara.
maka satu lagi syarikat yang digunakan untuk membuat auditing dan juga pemantauan daripada pemantauan syariah dia, iaitu satu syarikat yang dinamakan sebagai Raqabah. Raqabah ni ialah Syariah Supervising Board untuk Kuala Metal. Raqabah ni buat pemantauan pemantauan syariah untuk ketiga-tiga produk Kuala Metal. Jadi ini ada ramai lah. Saya punya dealer pun selalu ada tanya pasal ni. Bila kita keluar buat presentation, jumpa orang ramai, akan ada lah timbul perkara-perkara macam ni. Jadi tuan-tuan tak payah panik ke apa ke, just ceritalah. Kuala Metal ni memang ada badan oleh kerajaan melantik Bank Negara. Bank Negara melantik 5 agensi untuk memantau perjalanan pemantauan syariah untuk syarikat kewangan kat Malaysia ni. Jadi tiada keraguan untuk produk-produk di Kuala Metal sebab mereka yang menjalankan pemantauan syariah ni lebih pakar lagi daripada orang kebanyakan. Jadi kita sebagai orang rakyat marhain ni, kita ikut sahaja apa yang telah ditetapkan oleh Ulul Amri ataupun pemerintah. Okey, kita dengarlah sikit, walaupun video ni agak lama, tahun lepas punya video, bulan 2, tapi saya rasa masih relevan untuk kita sama-sama dengarkan. Okey. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun, jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari ISRA Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga Syariah Standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http www.quantummetal.com. Okey, ini sudutan daripada rancangan Tijarah di TV Al-Hijrah musim kedua. Ada yang cakap dengan saya, Cik Hussein, ini video lama tapi bagi saya dia masih lagi relevan untuk kita sama-sama dengar lah. Okey. Kemudian ni antara macam saya cakap tadi, untuk memberi keyakinan kepada tuan-tuan semua, ini saya tunjukkan kerjasama antara bank tempatan dengan Kuala Metal. Antaranya ialah Alliance Bank. Alliance Bank menggunakan emas yang dibekalkan oleh Kuala Metal. Kemudian kita ada Affin Bank. Sama juga mendapat bekalan emas daripada Kuala Metal. Kemudian ini saya rasa agak top dan terkenal iaitu Muamalat, Bank Muamalat. Dia ada satu produk dia di Bank Muamalat yang dan juga dia pun sama juga mendapat bekalan emas daripada Kuala Metal. Okey. Kemudian kita ada juga koperasi kerajaan. Asalnya koperasi angkasa. Koperasi angkasa ni dia ada juga menjual emas kepada dia punya ahli. Sama juga emas dan sistemnya dibekalkan oleh Kuala Metal. Kita ada lagi satu koperasi besar di peringkat ASEAN iaitu AKO. AKO ni ada 6 juta ahli. Pun sama juga ada menjual emas kepada ahli-ahlinya. Di mana emas-emasnya semua dapat dibekalkan oleh Kuala Metal. Okey, bila bercakap tentang emas digital patuh syariah, sebenarnya kita bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Cuma bila dia digitalize kan, dia lebih mudah lah. Kita boleh beli emas tu dah tak kira masa lah. Kalau katakan tiba-tiba besok market buka, emas jatuh. Pukul 10 malam, pukul 11 malam, kita masih boleh beli emas sebab semuanya dibuat secara digital.
Sama juga kalau kita tengok tiba-tiba emas naik, kita boleh jual emas kita tanpa perlu kita bawa emas kita ke kedai. Jadi bila dia digitalize kan, dia lebih mudah dan kita tak payah nak ada masalah dengan penyimpanan. Macam saya ada pengalaman buruk tentang emas fizikal ni. Rumah saya pernah kena pecah kan, banyak ratus gram emas saya dengan isteri saya hilang, kena curi. Itulah problem dengan emas fizikal ni. Jadi emas fizikal ni semuanya disandar. Contohnya saya ada simpanan emas 1000, tuan-tuan ada 1000, tuan-tuan orang lain pun ada 1000, dicampur-campur sampai cukup 1 kilo. Dia ada apa tu? Orang yang berhak kepada emas-emas tersebut, maka emas tu ialah emas fizikal yang akan disimpan di satu tempat. Nanti saya kejap lagi saya akan beritahu. Tapi emas-emas ni kita gunakan The Pearl Mills punya emas lah. Satu syarikat yang membekalkan emas di Australia. Syarikat ni milik kerajaan Australia Barat, jadi terkenal dengan sebagai syarikat yang mengeluarkan emas-emas bermutu tinggi. Kemudian kita, bila dah banyak emas-emas tadi tu, ialah semua orang beli kan, jadi berkilo-kilo. Jadi Quantum Metal tak ada expertise untuk simpan emas yang banyak sebab bahaya. Jadi terpaksa melantik satu lagi organisasi third party untuk menjaga emas-emas ni, iaitu nama syarikat dia ialah Bridge. Tuan-tuan boleh google Bridge ni dia ada 76,000 pekerja, beroperasi di 53 buah negara dan mempunyai pelanggan dari 100 buah negara. Dia punya expertise ialah menjaga barang-barang berharga. Jadi boleh google lah Bridge ni. Kemudian semua simpanan emas tuan-tuan diinsurunkan oleh Dealers of London. Jadi tak perlu risau. Kalau kita buka website Dealers of London ni, ada tempat untuk kita report kalau berlaku kehilangan emas-emas kita. Okey, habis sebersikit berkaitan syarikat. Alhamdulillah saya berjaya menghabiskan dalam tempoh 27 minit. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya tentang syarikat, boleh tanya. Selepas ni saya akan pergi kepada produk pula, kesemuan produk-produk emas di Quantum Metal. Alhamdulillah kita ada 96 orang malam ni. Malam minggu ni kan, sama-sama santai nak tunggu hari Senin. Yang mana kerja besok kan, bolehlah kita sambil-sambil kita upgrade kepada yang lama. Mungkin kita boleh upgrade pengetahuan kita. Dan untuk yang baru, mungkin ada peluang yang you all mungkin nak tengok di Quantum Metal ni. Okey, untuk produk kita ada 3 produk. Produk pertama kita namakan sebagai Gold Storage Account. Produk kedua Gold Convert Account, dan juga produk ketiga Gold Asset Enhance 10 kali dan juga 5 kali. Okey, tenang je nak ingat dia. Ingat storage. Storage ni tempat kita nak simpan emas. Convert ni tempat kita nak tukar emas kepada duit. Dan juga Asset Enhance ni tempat kita nak menggandakan kita punya simpanan emas kita. Jadi kita pergi kepada produk pertama, iaitu Gold Storage Account. Gold Storage Account ni very direct je tuan-tuan. Kita ada produk ni, kita boleh beli 24 jam, 7 hari seminggu boleh beli. Kita boleh jual anytime. Nak beli pun tak ada masalah, serendah RM10 kita dah boleh beli. Maksimum tak ada masalah selagi stok masih ada. Jual pun boleh, tak ada masalah, tak payah nak tinggalkan RM10 dalam akaun dia, boleh jual habis. Yang paling penting sekali, kita tukarkan mata wang kita. Kita boleh ada platform untuk mengikat mata wang kita. Kemudian kita boleh tukarkan juga kalau kita rasa kita tak senang hati, kita rasa tak sedap, kita nak pegang emas kita boleh tukar emas yang digital dalam GSA tadi kepada physical gold. Dan juga kita boleh transfer juga kepada orang lain. Contohnya orang lain ada akaun Quantum Metal, kita boleh bagi emas ataupun duit. Antara transfer, macam bank, kita boleh transfer antara bank kan. Ada sama juga, kita boleh transfer emas kita ke ahli yang lain. Dan dia punya markup price pun rendah, sekitar 7% saja. Jadi nanti bila saya tunjukkan dalam sistem, tuan-tuan akan lebih faham lagi. Jadi kalau nak beli emas, okey, contoh macam selalulah saya cakap tadi, kita perlukan satu platform untuk kita ikatkan kita punya mata wang kita. Kita tahu mata wang kita sentiasa menurun berbanding dengan
mata wang USD. Sekarang ni kalau kita tengok hari ni dah jadi 4.75 dah kan. Daripada awal tahun tadi 4.3 je, 4.4 sekarang dah turun sampai 4.7. Dan ramai pakar-pakar ekonomi cakap boleh mencecah sehingga RM5 1 USD. Jadi daripada segi nilai kita, nilai mata wang tu sebenarnya dia menurun. Jadi kita kena ada satu platform untuk kita ikat kita punya mata wang, nilai mata wang tu, iaitu quantum metal di GSA nilai. Jadi senang, kita dah ambil gaji, kita masuk, kalau kita nak beli barang kita boleh jual, dan harga tu mungkin boleh meningkat daripada masa harga belian. Apa itu spread? Spread ni ialah perbezaan harga beli dan juga harga jual. Contohnya, saya ada handphone ni harga handphone ni 1,000, saya beli 1,000, saya tak boleh jual dengan Cik Johari tadi 1,000 juga. Cik apa tadi? Cik Johari saya tak boleh beli 1,000. Saya tak boleh jual 1,000 sebab saya beli pun 1,000. Jadi saya terpaksa markup handphone ni 1,200. Jadi bila saya jual dengan Cik Johari, saya jual 1,200, jadi saya untunglah RM200. Jadi ada keuntungan bagi pihak saya sebagai penjual emas. Tapi macam kita pergi kedai lah, macam kita pergi kedai emas, kita jalan-jalan dekat supermarket, kita nampak pohlong ke, komik ke apa-apa kan, kita nampak dia tulis itu RM250 per gram kan. Sebab kita tengok, kita masuk, RM250 murah. Kita pun masuk, kita pun nak beli 4 gram. Sepatutnya 250 kali 4 RM1,000 dah. Tapi bila kita nak bayar, dia kata kita kena bayar 1,200. Kita tanya 200 tu apa? Dia cakap upah buat lah, upah tukang lah, apa-apa kan. Itulah dia spread. Spread. Okey, susun nilai ialah markdown. Contohnya kita baca statistik tadi, kita beli gelang tadi 4 gram kan, 270, kita ke 250, kita kena bayar 1,000 lebih. Kita balik rumah, kita tengok, alamak, buruknya gelang yang aku beli tadi, tak cantik kan. Kita pun pergi balik semula kedai yang kita beli tadi. Hari yang sama, kita kata kita tak naklah gelang ni, boleh tak saya nak jual balik? Dia cakap boleh, kita akan ambil pada harga 230. Itulah dia susut nilai. Tapi untuk quantum metal ni kita tak ada susun nilai. Quantum metal akan beli balik emas kita, ataupun kalau kita jual pada harga LME, London Metal Exchange. Maksudnya kita beli saja ada spread, kita jual tak ada susut nilai, tak ada markdown. Kita beli aja ada markup, kita jual tak ada markdown. Jadi lebih mudah untuk kita tunggu harga emas naik dan juga mendapat keuntungan. Ada soalan lain? Okey. Kemudian itu produk pertama, straight away, beli, jual, tukar ke fizikal, boleh juga kita nak transfer. Beli boleh bila masa, jual pun boleh bila masa. Itu produk pertama. Produk kedua ialah gold convert account. Ini yang saya cakap tadi, convert ataupun e-gadaian. Nanti kena marah lagi sebut gadaian. Tapi dia macam gadaian, iaitu produk ni untuk melindungi harta kekayaan kita. Kalau kita tengok moto quantum metal ni, kalau kita tengok moto quantum metal ni kan, dia tulis apa? Preserve. Alamak, saya terpotong pula. Dia tulis preserve and enhance your wealth. Inilah produk yang kita gunakan untuk preserve, untuk melindungi harta kita, iaitu produk GCA. Macam ni dia boleh melindungi harta pula? Tak apa, nanti saya akan terangkan sampai kepada sistem nanti, tuan-tuan akan lebih faham bagaimanakah untuk melindungi harta kekayaan kita dengan produk GCA ni. Kita tukarkan kita punya nilai emas, 85% nilai emas kepada tunai. Paling penting sekali, tukar tanpa kita hilang emas tersebut. Dapat tunai tanpa jual emas. Dia punya cas sebanyak, ataupun upah simpannya sebanyak 3.5% setahun dari jumlah pembiayaan. Yang ini antara yang paling rendah pernah saya dengar lah. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat pusat gadaian, kita takkan dapat cas upah simpan yang serendah ni. Okey, yang lagi paling best, kita tiada had masa.
Kita tak ada nak kena lelong selepas 18 bulan ke, kita tak ada. Dengan kenaikan harga emas boleh menampung pembiayaan dan cas, belanja hangus menjadi tabungan masa hadapan. Nanti saya akan terangkan bagaimana belanja hangus boleh menjadi tabungan masa hadapan kita. Kemudian kalau kita tengok ekosistem gadaian yang ada dekat luar sana, contohnya kata saya nak gadai emas saya lah, 10,000. Kalau kita pergi ke mana-mana Arahnu, kita akan dapat pembiayaan sekitar 75% lah. Jadi 7,500. Tapi kita dikenakan cas upah simpan sebanyak 9 ke 24%. Biasanya 12% setahun lah, ataupun 1% sebulan. Kalau kita ambil, dia ada dua option. Mana kebanyakan Arahnu akan bagi dua option. Kalau kita ambil 12% setahun, dia ada limit masa. Iaitu 6, 12 ke 18 bulan. Kalau kita ambil sehingga 24% setahun, kita tak ada limit masa. Janji selagi kita bayar upah simpan tu, kita punya emas tidak akan dilelong. Tapi kita kena bayar sehingga 24% lah setahun. Dan kita punya kadar upah simpan tadi bukan diambil daripada duit yang kita dapat 7,500 tadi. Dia ambil daripada harga marhun ataupun nilai emas 10,000 tadi. Okey. Jadi kalau upah simpan 12%, kita kena bayar 1,200 setahun lah. Sampai 18 bulan 1,800. Cukup tempoh 18 bulan, kita tak boleh bayar 9,300 ni. Biasanya emas kita akan dilelong. Dia ada statistik Arahnu menunjukkan 1 bilion emas dilelong setiap tahun. Untuk semua Arahnu kat Malaysia ni. Arahnu ada banyak ada di bawah bank, ada yang di bawah koperasi dan berbagai-bagai. Kita tengok pula e-gadaian di Kota Medan dengan produk GCA ni tadi. Tukar emas kepada wang tanpa jual emas. Okey, contohnya kita ada nilai emas dalam GSA tadi 10,000, kita akan dapat 85%. Sebenarnya kalau kita punya nilai emas 10,000 ni, kita dapat sehingga 91% tau sebenarnya. Upah simpan 3.5% bukan daripada 10,000 tadi, daripada pembiayaan. Kalau kita ambil 8,500 dari 8,500. Dan dia tiada limit masa. Contohnya kita ambil pembiayaan 8,500, upah simpan kita 297 je setahun, dan juga tiada limit masa. Paling penting sekali, emas kita tadi tu tak hilang, okey, dan dia reflect kepada kenaikan dan juga penurunan harga emas. Contohlah purata emas naik 20% setiap 5 tahun. Kita simpan tadi duit emas kita dalam yang telah kita buat gadaian tadi tu, tapi dia reflect kepada kenaikan harga emas. Selepas 5 tahun, insya-Allah kita punya nilai emas sekali ganda, dan kita dapat sekali lagi whatever yang telah kita ambil tu, duit yang telah kita ambil tadi. Itulah cara kita melindungi kekayaan. Kalau tak faham tak apa, saya tunjukkan satu contoh mudah. Contohnya, saya beli kereta, okey. Saya beli kereta ni, Nissan Almera ni saya bayar sebulan RM800. Ini ialah belanja hangus saya, duit yang pergi tak kembali. Sekarang ni itulah kita buat kan setiap bulan. Kita bagi tiap-tiap sampai masa due, kita bayar kereta. Jadi kita akan dapat kereta lah, of course lah. Tapi sebenarnya kita boleh dapat kereta dan juga dapat emas dekat Kota Medan ni. Cara ni macam mana? Kita ambil duit bayaran kereta kita, sebulan 800 tadi, jangan bayar dulu. Okay? Kita beli dulu GSA. Tapi kita kena campur sikit simpanan kita lah. Sebab kita kan tadi dapat 85%. Jadi kita pun walau macam mana suka tak suka pun kita kena buat simpanan juga sikit kan. Jadi kita tambah 150 lagi supaya menjadi 950. Kita beli GSA, maka kita akan dapat 3.8 gram emas. Selepas kita beli GSA tadi, kita terus pergi ke GCA. Pergi ke GCA, kita request GC. Request GC tu kita masukkan nilai 800. Duit yang akan kita nilai 800 tadi, kita pilih nombor akaun, submit. Nanti duit 800 tu ambil masa dalam 2 hari akan masuk ke dalam akaun kita. Dan yang paling penting, emas kita yang 3.8 gram ni tadi, dia tak hilang. Dia masuk ke dalam holding inventory. Dan
emas yang masuk dalam holding inventory tadi dia reflect kepada kenaikan ataupun penurunan harga emas. Contoh sebulan kita buat 3.8 gram, setiap bulan kita buat sebelum bayar kereta kita beli emas dulu. Tambah 150 beli emas, kemudian kita tengok setahun kita ada sekitar 40 gram kan. Jadi 40 gram itulah kita simpan emas tanpa kita tak bayar duit kereta kita. Dan emas yang kita simpan tu siap boleh nampak nanti kenaikan dia, keuntungan dan juga dia punya upah simpan berapa. Nanti masa dekat sistem nanti saya akan tunjukkan bagaimana dia berfungsi. Saya akan buat real punya saya akan buat real punya supaya you all akan nampak dengan lebih jelas lagi. Okey, habis produk kedua, kemudian kita masuk ke produk ketiga iaitu Gold Asset Enhance. Ini ialah produk leverage yang mana dia bergandakan kita punya modal daripada contohnya modal kita 1,000 akan jadi 10,000. Sebab QM bagi pembiayaan financing tawaruk murah bahar 9 kali ganda daripada modal yang kita ada. Contohnya modal kita 1,000, dia bagi kita pembiayaan 9,000 menjadikan modal kita ditingkatkan kepada 10,000. Kalau modal kita 10,000, dia bagi pembiayaan sebanyak 90,000 menjadikan modal kita 100,000. Kalau modal kita 100,000, dia bagi pembiayaan financing tawaruk murah bahar sebanyak 900,000 menjadikan modal kita 1,000,000. Dan ini kita buat tak payah nak apply loan ke, nak kena check terus dan siklis ke, tak ada. Semua ni dibuat secara automatik dalam produk ni dan dipackagekan. Jadi beli waktu harga rendah, jual atau terminate pada waktu tinggi, nikmati keuntungan berdasarkan harga emas semasa. Jadi kita tunggu sampai harga emas naik dan kita akan dapat 10 kali ganda keuntungan. Contohnya kita beli 1,000 ni kita dapat 3 gram ataupun 4 gram. Tapi oleh kerana modal kita dah jadi 10,000 tadi, kita akan dapat sekitar 40 gram. Jadi dengan kenaikan emas 1 gram RM10, sepatutnya kita dapat RM40. Tapi oleh kerana modal kita telah digandakan kepada 10 kali, kita dapat untung RM400. Jadi begitulah cara kita menggandakan keuntungan kita dengan produk Gold Asset Enhance tadi. Contohnya, macam mana dia berjalan dalam sistem dia macam ni. Contohnya kita ada 100,000. Kita akan dapat pembiayaan financing tawaruk murah bahar 9 kali ganda iaitu 900,000. So quarter meter nak untung kat mana? Takkan dia nak bagi kita pinjam free-free je duit. Of course lah dia akan kenakan sedikit management fee daripada pembiayaan dia tadi iaitu 3.5% setahun. Ini kita kira setahun teruslah 31,500. Okey. Jika harga emas naik 20%, okey, oleh kerana modal kita telah digandakan kepada 1,000,000, naik 20% kita akan dapat untung 200,000. Keuntungan 200,000 tadi tolak dengan management fee 31,500, kita akan dapat untung 168,000. Maka kita boleh terminatekan perjanjian pembiayaan kita tadi, maka quarter meter akan ambil balik semula 900,000. So kita akan ambil balik semula duit modal asal kita 100,000 ni tadi dengan keuntungan 168,000. Saya begitulah konsep GAE ni tadi. Jadi kalau kita ada 1,000, dia akan jadi 10,000. Ni harga 16.3 tu lagi. Tinggi sikit lah. Kalau sekarang ni hari ni 249 kan. Jadi masih belum untung. Kalau belum untung tak ada masalah. Tuan-tuan hanya perlu tunggu sampai harganya naik balik semula kepada harga yang tinggi. Untuk tahun ni kita pernah mencatatkan harga tertinggi 278. Jadi sekarang ni 249 adalah harga yang rendah dan sesuai untuk kita buat belian. Okey. Kalau kita ada 10,000, dia akan jadi 100,000 sebab 9 kali lagi pembiayaan. Kalau kita ada 100,000, dia akan jadi 1,000,000. Itulah proposal dia. Okey, tapi tuan-tuan kena ingat produk leverage ni ataupun produk yang mempunyai gandaan modal ni tadi, kalau naik 10%, kan kita 10 kali ganda modal kita kan, tentulah kita dapat untung 100%. Tapi kalau emas turun 10%, kita akan rugi 100%.
Tapi tuan-tuan tak payah panik ke, risau ke ataupun dengar cakap orang ke. Hanya perlu bertenang, relax saja. Sebab dia tiada margin call, tidak perlu top up, tiada for sale, hanya perlu tunggu harga emas naik semula. Dan jadi dengan arti kata lain, kita kena ada holding power kepada duit kalau kita nak beli produk ni. Jadi kita tak boleh beli produk ni guna duit nak kahwin bulan depan, tak boleh. Kita nak buat kenduri bulan depan, tak boleh. Bulan depan lagi berapa hari je kan. Kita nak buat duit, nak bayar duit kereta, kita tak boleh beli dengan produk ni dengan duit nak bayar kereta. Jadi duit-duit kecemasan kita tak boleh beli produk ni. Duit yang kita tak guna lagi, kita boleh pegang sehingga setahun, barulah kita sesuai beli produk ni. Sebab produk ni akan bagi tengok ROI dia, return of investment dia sangat tinggi. Saya tak nak cakap ni, nanti ada screenshot kan kena komplain kan sesal nanti. Tapi inilah dia punya ROI dia. Okey, kita tengok apa yang berlaku tahun ni. Tahun ni bulan 3 tadi berlaku perang Rusia dan juga Ukraine. Menyebabkan harga emas mendadak naik sehingga 10%. Daripada 24 Februari hingga 8 Mac. Menyebabkan kita punya kita punya members ataupun penyimpan emas di Kuarter Metal ni semua untung gila-gila lah. Ini testimoni dia lah. Cuma testimoni ni agak melampau. Dia punya invest RM940,000. Ini saya rasa tak realistik lah sikit. Kalau tuan-tuan ada RM940,000, okey boleh. Untung RM53,000 dalam masa seminggu. Ini yang lebih realistik sikit. Dia simpan RM1,000 lebih, dia untung 133% dalam masa 6 bulan, untung bersih 90%. Jadi ramailah yang untung pada masa tersebut. Ada banyaklah, nanti saya akan tunjuk yang realnya. Kemudian kita ada produk pertama tadi, GSA, GCA dan GAE. Ketiga-tiga produk ni kita boleh buat untung. Cuma kita ada lagi satu cara. Kita boleh juga buat untung dengan emas tu dengan cara kita menjadikan Kuarter Metal ni sebagai program keusahawanan emas. Iaitu dengan cara kita menjadi reseller di Kuarter Metal ni. Apa perlu kita buat? Bila kita dah buka account, kita akan jadi members. Kita hanya perlu buat belian peribadi. Sama ada produk GAE kali 10 ataupun GAE kali 5, 3 unit. Kita layak menjadi introducer. Bila kita jadi introducer, kita dah start boleh ajak orang lain buka account sama. Dan orang lain tu buat belian untuk GAE kali 10, kita dah start boleh dapat commission sehingga 2% dalam bentuk gold. Kemudian kalau kita serius, kita boleh naik kepada dealer lah. Cari 5 orang yang sanggup jadi introducer, pastikan sale daripada direct. Kita tadi tu ada 30,000 untuk belian GAE kali 10. Kemudian kita layak untuk jadi dealer. Dealer akan dapat commission sehingga 7% dari untuk produk GAE kali 10 dan dibayar dalam bentuk USD. Ini ialah contoh struktur commission yang kita boleh dapat kalau kita berminat lah untuk menjadikan Kuarter Metal ni sebagai part-time business kita ataupun untuk jadi reseller business kita. Tapi ramai antara kita yang buat full-time sebenarnya. Okey, boleh tengoklah contoh-contoh pendapatan tahun 2001 sebagai Kuarter Metal reseller. Ini kita punya senior merchant kita, pendapatan dia tahun lepas 2 juta. Dan juga kita punya merchant, pendapatan dia tahun lepas 590,000. Tapi kedua-dua orang ni pendapatan dia setahun ni dah 2 kali ganda daripada pendapatan dia tahun lepas. Ini mungkin dah 3 kali ganda lah. Kita punya encik merchant kita ni kan. Jadi itulah peluang yang ada sebagai reseller di Kuarter Metal ni. Jadi kalau you all berminat nak jadi reseller ni, boleh cerita dengan you all punya dealer ataupun dealer developer masing-masing lah. Ini saya tunjukkan sikit lah contoh saya punya income yang saya buat tahun lepas tu. Saya main-main je, saya tak serius, saya tak nampak lagi. Sampailah bulan Mac hari tu, saya tengok gaji saya jadi tiba-tiba jadi 5,000. Aku tak buat apa-apa pun kan, buat-buat cerita-cerita dengan orang, share-share jadi 5,000. Kemudian saya bulan 4 tu saya full swing
Oleh kerana bulan puasa saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya cuba fokus kepada quantum metal tu. Immediately gaji saya naik ke 13,000. Bulan Mei jadi 17,000 dan bulan Jun terus naik kepada 29,000. Ini adalah apa tu, boleh tunjuk semula komisen ikut taraf. Boleh. Untuk dealer, introducer, dia punya komisen dia ni 2%, 1.5, 0.5 untuk produk ketiga-tiga produk, untuk produk kita lah, GSA dan juga GAE. Tapi ini dibayar dalam gold lah. Dia bayar dalam gold, dia masukkan ke dalam kita punya akaun GSA. Untuk dealer, dia hingga 7, 5 dan 2% untuk 3 produk ni. Yang ini dibayar dalam USD. Jadi kalau kita bermula sebagai introducer, memang kita nampak peringkat awal tu agak slow sikit lah. Tapi dengan strategi yang betul, saya punya kelas hari Khamis memang saya selalu akan tunjukkan bagaimanakah nak buat bisnes di quantum metal ni, bagaimana kita nak naik pangkat, bagaimana kita nak jalankan bisnes di quantum metal ni. Dan insyaAllah bila kita dah faham bisnes di quantum metal ni, kita boleh jadi dealer. Dealer kita akan dapat income yang lebih menarik lagi lah, sebab kita punya income tu dalam USD dan juga harian. Kita tak ada tarik komisen dan bagi saya kerjaya dia lebih fleksibel lah. Kita tak ada maintenance or contract. Kalau kita buat multi level biasa kan ada kena beli sabun 200 baru dapat komisen kan. Ini tak ada. Jadi tak ada turun pangkat, tak ada kelas wajib, tak ada documentation. Jadi bisnes ni sebenarnya lebih mudah dan dia lebih pasif lah bagi saya lah. Itu 4 cara buat untung dengan emas. Alhamdulillah kita dah ada 111 orang pada malam ni. Sekarang kita dah pukul 9.52. Saya akan share sikit tentang apa tu sistem. Okey. Okey, boleh buka Google. Jadi ini ialah dia punya website quantum metal. Dekat website ni ada banyak info sebenarnya. Terutamanya kalau kita nak tahu harga emas semasa, dekat sini dia dah ada tulis lah untuk produk GSA, GAE kali 5 dan juga GAE kali 10. Dah ada tulis harga QM jual kepada kita berapa, QM beli daripada kita berapa untuk ketiga produk ni. Kemudian kita juga boleh dapat info tentang harga emas LME ni. Dia akan buka besok pagi pukul 6 pagi, baru market dia akan buka semula. Dan juga kita boleh tahu tukaran dolar USD dengan Malaysia ringgit. Dan juga ini saya selalu dapat pertanyaan tentang harga emas fizikal. Lepas ni harap tak ada lagi yang tanya saya, Cik Ustaz ni harga emas fizikal 1 gram berapa? Tak perlu tanya, sebenarnya dekat sini dah ada dah. Jangan telefon dealer malam-malam tanya, Cik, berapakah harga emas fizikal 1 gram, berapa emas fizikal 5 gram, semua ada kat sini. 1, 5, 10, 20. 1 kilo sekarang ni RM267,249.62 je. Kalau nak beli emas fizikal gold bar 1 kilo. Ini harga dia. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau beli kecil kita akan rasa rugi lah sebab spread dia tinggi. Sebab cost packaging dia, upah. Yalah kalau kita nak beli 1 gram dengan kita beli 1 kilo, orang yang tukar hantar tu sama juga duit minyak dia kan. Jadi dia punya percentage of spread dia akan lebih tinggi kalau emas tu kecil lah. Kalau kita beli berat sikit, kita akan nampak kurang sikit daripada segi spread dia. Sebab macam saya cakap tadi lah, upah pengantaran tu semua dia standard walaupun berat dia berbeza. Okey, kemudian adalah maklumat-maklumat lain about us, product, media, resources yang kita boleh baca lah senang-senang. Senang-senang boleh baca. Dan ini yang paling penting, kita log in, kita akan pergi kepada members portal.
semua orang dapat portal yang sama. Macam ni, tak ada yang berbeza. Kita ada juga apps, tapi saya tak suka apps tu. Saya cakap terus dah, saya tak suka apps tu. Saya suka pakai full web dia. Saya suka pakai full web. Okey, dekat sini ada summary. Dekat sini dia ada tunjukkanlah kita punya summary kepada kita punya account. Gold storage account, convert account, harga kita punya ini. Kalau kita dealer, kita akan ada payout. Kemudian kita ada summary sinilah. Emas kita secara keseluruhan. Ni consultant access, ni voucher redemption tak ada apa. Consultant access ni kalau kita dah jadi dealer baru ada. Ini kita nak pergi kepada produk. Tadi saya beritahu ada 3 produk, GSA, GCA, GAE. Ini ialah GCA, GSA. Okey, kalau pertama dia ada list kan. List ni kalau tuan-tuan ada akaun lebih daripada 1, tuan-tuan akan nampak lah. Boleh kena ada akaun lebih? Bukan. Kadang-kadang kita ada akaun bersama dengan anak kita. Bawah 18 tahun kan, dia tak boleh daftar akaun dia persendirian. Dia macam bank juga, dia kena daftar joint account. Maka kita akan nampak akaun anak-anak kita kat sini lah. So kalau tak ada, nampak satu je lah akaun kita. Kemudian ada view kat sini, kita boleh klik view. Kita boleh nampak detail akaun kita lah kat sini. Dalam YC semua. Nilai emas yang kita ada, berapa ringgit, semua kita akan boleh nampak kat sini. Kemudian kalau kita nak tengok transaction emas kita, especially mereka yang introducer. Introducer kan saya dah cakap tadi, kita punya commission dalam gold kan. Kita boleh tengok dekat sini. Kita akan nampak keluar masuk duit, apa tu? Keluar masuk emas kita kat sini. Kemudian kalau kita nak beli, kita kena klik QM sell. Jangan keliru bukan QM buy. QM buy, QM beli. QM sell, QM jual. Ini semua tim yang jaga kita punya syariah yang advice supaya tulis ni, supaya ada akad. QM jual, kita beli. Jadi ada akad kat sana kan. Jadi QM sell, so boleh masukkan amount yang kita nak beli, 1000 ke 100 ke, kita boleh masuk kat sini kan. Kemudian kita boleh pilih APX. Tapi APX ni dia ada limit lah. Limit dia 30,000. Jadi kalau tuan-tuan nak beli 100,000, tak boleh pilih APX. Kena pilih direct bank in. Direct bank in nanti kena transfer daripada Maybank to you ke, pergi ke bank masukkan duit ke, lepas tu slip dia kena email kepada Quantum Metal. Tapi kalau nak buat direct terus pakai APX, buat 30,000. Hari ni 30,000, besok 30,000, lusa 30,000. Okey, tak ada masalah. Kemudian tak payah pilih ButterPay ni. ButterPay ni untuk Indonesia, nanti dia keluar rupiah. Kemudian kalau tuan-tuan jadi dealer, dia akan ada apa tu? Kita punya commission kan. Commission harian ni kita boleh beli emas juga dengan commission harian kita lah. Okey, saya beli ya. Okey. Okey, itu kalau beli. Kalau nak jual, QM buy. Okey, QM buy. Sekarang ni saya ada 900 duit, saya boleh jual semua kalau saya nak jual. 900, RM4. Okey, 900, RM4, berapa sen tu? 18 sen kan? Tuan-tuan boleh jual habis. Kemudian pilih bank. Bank mana nak masukkan, lepas tu boleh submit. Sebab kita bukan macam bank nak kena tinggal RM10 lah, RM20 lah. Sebab ni kita kedai emas, so kita boleh jual sampai habis. Kemudian kalau katakan kita nak tukar ke physical gold, hari ni market tutup, macam saya cakap tadi, market tutup, nak beli boleh, besok pagi pukul 6 pagi dah boleh tukar kepada physical gold. Contoh saya nak ambil banyak stok, sebab saya tak tahu kenapa cepat sangat emas kita habis, physical gold kita habis. Salah satunya faktor dia ialah faktor apa yang viral kat FB baru-baru ni. Ramai orang dia rasa kemunculan akhir zaman, masing-masing nak pegang emas fizikal, nak yang kecil nanti senang nak beli roti. Jadi diorang mula buat tukaran kepada emas fizikal. Tapi tak apa, kalau 1 gram sini habis, tuan-tuan boleh ambil yang 1 gram yang bawah ni. Bawah ni ada ambil je 1 gram.
Pilih nanti negara mana, Malaysia, negeri mana, Selangor ke apa. Lepas tu boleh pilih sama ada nak ambil di Arhanu Tekun ataupun nak pilih ke QM Delivery. Ini tak boleh buat selepas pukul 6 pagi esok baru boleh buat. Pilih negara, negeri dan juga kalau tak nak semak kepala, pilih QM Delivery. Kemudian submit. Biasanya 5 ke 10 hari bekerja akan sampai ke rumah kita lah. Emas fizikal. Kemudian kita boleh transfer. Contohnya tuan-tuan ada anak kat tempat lain nak bagi emas ataupun kita ada buat bisnes lain. Kita jual sabun. Kita nak suruh pelanggan kita bayar duit sabun tadi gunakan emas. Boleh. Dia perlu masukkan nombor akaun kita. Nombor akaun kat GSA tadi. Kat detail tadi ada list kan nombor akaun. Masukkan nombor akaun. Masukkan direction apa benda kita nak bagi. Kemudian kita submit. Nanti dalam masa immediately penerima kita akan dapat SMS. Kita pun dapat SMS juga mengatakan transaction itu telah berjaya. Itu GSA. Okey, dekat sini ada summary tadi kan, tuan-tuan tengok Sekarang saya dah ada emas RM904, nilai emas saya RM904.19. Ini emas yang ada dalam GSA saya. Okey, sekarang kita nak pergi produk kedua, iaitu produk e-gadaian kita ataupun produk convert kita lah. So kita boleh request GC, klik saja request GC ni. Okey. Klik request GC, nanti dia akan keluar macam ni. Okey, tadi kan kita tahu ada 900 kan? Dia akan bagi 91% daripada kita punya gold account inventory. Jadi berapa 91% ni? Ialah 822. Okey, jadi tuan-tuan terus masukkan, contohlah saya nak ambil 800 ringgit Saya pilih bank, saya ambil bank, saya submit. Okey, tengok ni, saya ada 3.6 gram kan tadi kan? Saya ambil 800, saya masuk ke bank, saya submit. Okey. Saya submit, saya tengok betul 800, akaun saya ambil betul, klik kotak ni, saya pun confirm. Okey. Okey, sekarang ni emas saya tadi telah saya gadaikan. Jadi emas saya tadi Quantum Metal akan pegang. Duit 800 tadi, insyaAllah hari Selasa petang ke tengah hari akan masuk ke dalam akaun CIMB saya. Tapi emas tadi pergi mana? Kita boleh tengok dekat sini. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Inilah emas saya tadi. Saya buat tadi pukul 10 tadi kan? 10.02 minit. 3.5 gram. Pada harga 52 USD per gram. Sekarang saya boleh tengok management fee dia dah jalan dah 0.02 gram. Tapi kat sini tuan-tuan boleh tengok loss and gain, sama ada untung atau rugi. Kalau kita boleh nampak lah, yang hitam tu untung lah, yang merah tu rugi sebab harga jatuh. Tuan-tuan akan nampak banyak rugi lah sebab yang untung semua saya dah terminate. Jadi macam sekarang ni saya dah ada untung ni kan. Ini bila saya buat ni, pada 20 hari bulan 10 saya ada buat convert 3.9 gram. Upah simpan dia 20 sen. Saya dah untung $1.76. Dekat sini ada dua option. Sama ada saya boleh bayar balik pembiayaan saya tadi. Kalau saya klik pay convert, saya kena bayar 977 sen. Ataupun kalau saya tak nak semak kepala saya kan, saya boleh terus terminate. Kalau saya terminate kan, saya tadi dapat 91% dan 90% kan, ada baki 10% kan. 10% tu campur dengan keuntungan ni, tolak dengan upah simpan, duit tu tadi kita akan dapat lah. Dia akan masuk semula ke dalam kita punya GSA. Itulah cara kita simpan emas dengan menggunakan belanja hangus kita. Jadi kita tak payahlah nak selalu jual beli ni, tak payahlah selalu nak terminate ni. Kita simpan untuk jangka panjang. Macam saya simpan sehingga 600 gram dah ni. Saya target tahun ni nak simpan 1 kilo. Sebab apa? Sebab saya yakin sangat harga emas tahun depan akan pergi ke 380 1 gram. Jadi mana nak dapat duit? Sekarang ni kan mana ada duit nak simpan. Belanja barang semakin mahal, anak sekolah ramai, belanja pun kos tinggi. Jadi beginilah cara saya menyimpan duit. Iaitu dengan menggunakan belanja hangus, beli dulu sebelum beli bayar belanja hangus tadi, beli dulu emas,
kemudian buat convert, dapat duit baru bayar hutang lah, belanja, beli barang dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama saya simpan emas saya kat sini. Tapi kadang-kadang terdesak juga kan. Yelah, kita orang biasa, kadang-kadang tak ada duit juga. Bila tak ada duit, saya pilihlah yang mana dah untung. Itu sebablah tak nampak sini untung yang banyak. Sebab selalu terdesak. Jadi saya yang mana banyak untung tu saya terminate je kan, nak pakai duit. Begitulah cara kita simpan emas dan duit dengan cara dengan duit belanja hangus kita ditukar. Itulah sebab dia namakan sebagai preserve, iaitu melindungi kekayaan kita. Jadi sebelum ni kita dah belanja beribu-ribu, beratus ribu setahun kan. Tapi apa kita dapat? Kita tak dapat apa-apa pun, simpanan pun tak ada. Jadi dengan cara ni duit yang kita nak belanja tadi, kita boleh convert dulu kepada gold, kemudian kita buat GCA, dapat duit baru kita belanjakan. Itu produk kedua. Produk ketiga, gold asset enhance. Okey, ni jadi simple juga, tak adalah susah mana. Katakan kita beli produk GAE kali 10, modal asal kita, dia punya produk ni dalam unit dalam USD. Satu unit 250 USD. Jadi dengan 250 USD ni sebenarnya harga dia, tadi saya tunjuk contoh 1000 kan. Itu harga masih rendah dulu. Sekarang dah naik ke 1180 satu unit. Okey. Kita ni modal kita ialah 1180. Quantum Metal akan bagi pembiayaan 9 kali. Iaitu 1180.75, okey, kali dengan 9. Kita akan dapatlah lebih kurang dalam 10,000 lebih. Itulah pembiayaan dibagi kepada kita untuk meningkatkan kita punya modal menjadi 11,875 sen. Macam ni Cik Hussain ni tahu? Saya tahulah sebab ni 10 kali. 1100 ni dijadikan 10 kali. Sebab ada 9 kali pembiayaan ni tadi. Jadi sepatutnya kita boleh beli ni sekitar 4.3 gram dengan modal kita ni. Tapi oleh kerana ada pembiayaan financing tawaruk murabaha ni menjadikan modal kita 11,807 ni, maka kalau kita beli sekarang kita akan dapat sekitar 43 gram. Jadi dengan kenaikan harga emas, contohnya 1 gram RM10, sepatutnya kita dapat RM40.30. Tapi oleh kerana RM43, tapi oleh kerana kita ada 43 gram, kita dah dapat RM430. Jadi kita boleh terminatekan kita punya pembiayaan tadi. Quantum Metal akan ambil balik semula 10,000 lebih tadi tu kan. So kita boleh ambil balik modal asal kita 1180 ni, campur dengan keuntungan 430 ni tadi. Okey. Sebagai keuntungan lah. Cuma produk ni kalau kita nak beli, dia ada management fee. Takkanlah Quantum Metal nak bagi kita pinjam saja-saja je, betul tak? Nak bagi kita duit 10,000 ni saja-saja. Quantum Metal akan kenakan management fee sebanyak 3.5% daripada pembiayaan duit tadi. Duit yang pembiayaan 10,000 tadi tu. Jadi kita kena bayar upfront untuk kita punya management fee ni. Jadi kalau kita nak beli produk ni, okey, contohnya 1 unit, kita kena bayar 1,180 campur dengan management fee 371, iaitu RM1,552. Maka kita akan dapat sekitar 43 gram emas. Okey. Cara nak monitor dia pun senang saja. Tak payah pandai sangat nak baca chart lah, baru buzur lah, candlestick lah. Kita hanya tengok saja kepada list. Okey, dekat sini pun sama juga, you all takkan nampak untung. Sebab apa? Untung semua dah terminate. Nanti saya akan tunjuk dekat termination list. Yang ni semua rugi saja. Contohnya, kita beli emas, modal kita $250. Ini saya rugi teruk. Ini semua rugi teruk lagi. Tak ada lagi dekat-dekat nak untung pun. Tengok atas. Baru-baru ni je dah untung kan. Semua dah terminate. Okay? Kita kena tengok, pastikan net cash out kita ni lebih besar daripada initial investment.
initial investment kita. Lepas tu kalau kita tak reti nak kira, sebenarnya very simple je kira dia. Net cash out, tengok dalam ni. Ada yang kurungan, ada yang tak ada kurungan. Kalau yang tak ada kurungan, campur. Net cash out campur dengan management fee kali dengan FR rate. Kalau ada kurungan, net cash out tolak dengan kosong management fee ni, kali dengan FR rate. Tapi kalau kita memang tak pandai kira langsung, benak kan, tak faham-faham, simple aja. Nanti besok pagi, hari Isnin, lepas pukul 6 pagi, kita boleh buat termination kan. Klik termination ni. Bila kita klik termination ni, masukkan jumlah unit, nanti dekat bawah tu, kita submit, dia akan keluar berapakah nilai yang kita akan dapat. Kalau kita masih rugi, dia akan tulis kat bawah tu, you are terminate in the loss position. Jadi kita pastikan kita jangan terminate dalam keadaan kita rugi. That's why saya cakap tadi, kita kena tunggu untuk produk ni, kita kena tunggu sampai emas naik balik semula. Ada, kita ada Telegram. Nanti admin tolong bagi link. Okay. Kita akan rugi. Jadi kita kena tunggulah sampai untung. Tak ada masalah. Jadi kita rugi pun hanya rugi on paper saja. Jadi that's why saya cakap bila nak beli produk ni, pastikan duit tu belum kita nak guna lagi. Duit yang kita boleh tunggu sekurang-kurangnya setahun. Okey, untuk termination ni ada banyak sebenarnya. Saya dah terminate, ada dah untung banyak dah pun. Contohnya ni saya beli 1,380. Saya terminate waktu harga dia 1,640. Ada banyak lagi, banyak page. Dan ini adalah akaun personal saya. Memang tak ada banyak lah saya beli. Sebab dulu waktu nak naik pangkatnya, saya selalu beli atas nama isteri dan anak-anak saya. Itu sebersikit. Kemudian lain-lain tak ada. QMan ni dah tak ada. Pending transaction ni macam tadilah saya buat tadi. Belum settle dengan 800. Dia akan tulis keluar kat sini lah. Pending payment. Kalau tak ada, dia akan kosong. Kemudian user setting ni, masukkan account bank. Pastikan kita masuk account bank. Boleh sampai 4 account. Kemudian language tak ada apa. Password tak ada apa. Ini kalau kita nak tukar password. Dan paling penting, ya, dekat edit profile ni, pastikan tuan-tuan letak nama nomini, penama. Letak nama penama. Kalau boleh, kotak estate ni jangan tanda. Nanti dia akan pergi ke amanah raya ataupun kalau kita ada buat penulisan wasiat, okey, tak ada masalah untuk kita tanda estate ni. Tapi ini tuan-tuan kena isi nama waris. Sebab kalau kita tak tahu, besok kita lupa nak bernafas kan malam garang. Besok akaun kita tak ada orang nanti nak handle kan. Kemudian kita kena upload KYC, IC depan dan belakang. Itu saja saya rasa. Lain-lain tak ada. Cuma dekat bila you naik dealer, dekat consultant fee, consultant access ni akan dapat tengok lah semua tim you punya members. Dan juga ada sini CP58. Dan yang paling best sekali, kalau kita jadi consultant ni, kita tak reti nak presentation ke apa, semuanya telah disiapkan lah. Dekat presentation ni kita ada slide yang telah disiapkan oleh Quantum Metal. Kita tak pandai nak buat slide kan, kita guna je lah slide yang Quantum Metal dah buat ni. Semua dah ada kat sini. So guna saja. Sama juga kalau kita jadi consultant, kita tak tahu nak buat flyers ke, banner ke, business card ke, semua dah ada dekat sini. Kita gunakan je apa yang telah disediakan. Name card dengan foto lah, apa-apa semua ada kat sini. Sampai ke Indonesia pun ada. Okey. Habislah. Apa? Alhamdulillah, seperti yang saya cakap tadi, tuan saya dah chat dalam sistem untuk tukar negara dalam registration, tapi masih tak berubah. Nak buat macam mana? Nak chat sistem lagi sekali. Ya, gunakan live chat. Ikut format yang telah diberikan. Tukar negara dalam registration. Negara silap. Sepatutnya senang je perubahan tu. Dia ada format dia. Minta dengan dealer tuan, format dia tu, nanti dekat live chat tu masuk je format tu. Live chat tahu kan, kalau guna handphone, buka website quantummental.com.my tadi, dia ada kat sebelah bawah sekali, sebelah kanan. Sini tu mana? Sini mana? Apa tu Encik Johari?
Nanti saya suruh staff saya masukkan Telegram punya link. Sofia masukkan link Telegram dekat chat. Ada apa soalan lain? Kita dah 10 suku. Macam saya janjikan tadi, kita akan habis kepada 10 suku. So, fully semua faham lah Alhamdulillah. Itu Cik Jori, ada apa tu Cik Jori? Boleh apa tak faham? Okey, Alhamdulillah. Saya rasa tak ada apa lah kot saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua yang sudi join pada malam ni. Ambil gambar sikit bahan bukti. Betul ada buat ni. Okey. Nampak tak peserta partisipan dia. Okey. Tuan-tuan, bab edit for fun tu seandainya penama dan waris pendek nafas, maka ke arah mana duitnya? Penama dan waris boleh tukar. Jangan kita yang pendek nafas, Aiman. Pewaris pendek nafas kita boleh tukar pewaris lain. Kita pendek nafas kena ada pewaris tu. Kalau kita beli GSA 1 gram harga 267, berapakah nilai yang tertera atas GSA? Apa tu? Selepas spread kena tolak dengan 7%. 267 kali 7% berapa? Dapat nilai dia, tolak 267, tolak dengan nilai tu, kita akan dapat nilai yang akan tertera dekat GSA. Okey, semua kelas saya akan dimasukkan ke dalam apa tu channel YouTube nanti tuan-tuan boleh tengok lagi sekali lah, ataupun nak share dengan siapa-siapa nak tengok kan. Nak cerita malas boleh suruh dia tengok saja. Maksud saya kedua-duanya serentak pendek nafas tuan. Dua-dua penama dan pewaris tak ada, maka semua ni akan melalui proses faraid atau melalui proses pengurusan harta pusaka lah. Harta pusaka ni panjang sikit kalau nak cerita. Bawah 2 juta dia pergi ke harta pusaka pejabat kecil, kena melantik satu wasi kena akan cari balik dengan kontamental dekat mana akaun dia semua, kena buat urusan lah. Kalau harta lebih 2 juta kena lantik peguam atau pewasi, tu mesti ada penjamin yang melebihi harta atau sama dengan 2 juta. Jadi panjang cerita dia, Aiman. Tapi kalau dulu mati setak memang kena ada orang yang akan kena ada seorang pewaris yang menguruskanlah pembahagian harta pusaka tersebut. Okey, ada lain? Okey, kalau tak ada, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi luangkan masa. Semoga apa yang saya sharekan ni, selain daripada memberi manfaat kepada tim saya harap semua sekali yang sudi luangkan masa pada malam ni mendapat manfaat yang sama dan juga memantapkan lagi ilmu you all di dalam fundamental ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada salah dan khilaf, itu semua daripada kelemahan diri saya. Yang mana baik itu semua daripada Allah. Mohon doakan saya supaya saya dapat naik merchant sepaling cepat awal tahun ni, pada hujung tahun ni insya-Allah. Dan saya juga doakan kalian supaya sentiasa dipermudahkan dalam hidup. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.